Apakah di antara kesan jangka masa panjang pesakit-pesakit yang pernah dijangkiti COVID-19? Sejak 2 menjak ini kita dengar macam-macam perkongsian daripada kalangan artis dan juga individu-individu yang sudah lama pulih daripada jangkitan COVID-19, tetapi tiba-tiba datang perkara-perkara atau simptom-simptom yang buatkan mereka tertanya-tanya adakah ini berkait dengan COVID ataupun tidak. Fariha, ada perinciannya. Silakan. Semalam kita bersama dengan Ashraf Muslim, bagaimana pengalaman Ashraf sendiri kan, bekas pesakit COVID-19 itu, katanya otot di bahagian bahunya mengecut. Jadi hari ini kita nak bicara lebih lanjut berkenaan dengan long COVID ataupun post COVID syndrome bersama dengan tetamu kita. Kita ada secara maya bersama dengan Dr. Yasmin Muhammad Ghani, merupakan pakar perunding penyakit berjangkit. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Very good morning. Selamat pagi, Doktor. Selamat pagi. Okay. Dan juga kita ada Sweet Kiss Mina. Selamat pagi. Sweet. Boleh dengar? Baik. Okey, Sweet Kiss Mina, kita tahu antara pelakon yang juga bekas pesakit COVID-19. Katanya beliau telah dijangkiti virus pembunuh ini pada 21 April yang lalu. Baik, kita boleh teruskan perbincangan ini, Doktor, ya? Sure. Okey. Berkenaan dengan kesan jangka panjang yang dihadapi oleh bekas pesakit COVID-19 ini, mungkin doktor boleh terangkan secara jelas berkenaan dengan post-COVID syndrome. Adakah semua bekas pesakit COVID-19 ini akan mengalami keadaan post-COVID syndrome ini? So, post-COVID syndrome ni bukan semua orang yang akan mengalami, tapi ini adalah satu gejala yang memang dinampaklah dalam semua pesakit yang dah melepasi jangkitan COVID-19, tetapi adalah tanda-tanda dan gejala yang dialami semasa mereka mengalami COVID-19 tu berpanjangan. Dan berapa lama dia akan berpanjangan ni kita tak berapa pasti. Ada kajian yang menyatakan yang gejala-gejala ni boleh berlanjutan sehingga 12 minggu atau lebih, right? Dan dia tidak boleh dijelaskan oleh diagnosis alternatif yang lain. Dia boleh terjadi kepada sesiapa saja COVID-19, bekas pesakit COVID-19, walaupun mereka mengalami gejala ringan saja atau apa yang kita sekarang classify as kategori 1 atau 2 lah mereka semasa mereka mengalami jangkitan virus tersebut. Dan doktor, jika semalam saya sempat menemubual salah seorang daripada bekas pesakit COVID-19 iaitu pelakon Ashraf Muslim yang mengalami bagaimana long COVID ini. Katanya ada yang kata disebabkan itu dia pernah berlakunya kecederaan ketika bersukan dan sebagainya kan. Tapi disebabkan selepas COVID-19 itu berlakunya pengecutan otot di bahagian bahu. Mungkin saya akan berkongsi juga dengan doktor, sedikit kita imbas bertentang atau membual semalam, doktor, ya. Kita boleh saksikan. Walaupun dah setahun kan Ashraf, masa mula kena tu, balik daripada penggambaran kan di Scotland. Jadi bagaimana, apa yang membuatkan Ashraf rasa ada yang tak selesa, ketidakselesaan di bahagian otot bahu tu? Sebenarnya waktu kena COVID tu, waktu saya dalam kuarantin sebelum saya masuk ke ward Pusat Kuala Negara ataupun Hospital Sungai Buloh, waktu tu ada rasa sakit sangat di bahu ni. Kemudian dia dalam rumah kan, kuarantin seorang-seorang kat rumah. Kesan dia punya bila kita buat exercise dah mula rasa ada scapula macam terkeluar, tak tahulah kenapa kan. So lepas tu saya ignore lah, mungkin kata mungkin ada masalah urat salah ke apa ke kan. Keluar daripada hospital, saya jumpa dengan Dr. Fisio, Dr. Rahmani di PPM. Dia beritahu saya ada, dia kata pernah kena hentakan tak? Dia kata tak pernah ada, sebab dia kalau dekat sekolah sukan dia ada sport macam mana pun, kalau ada hentakan dia akan efek otot mengecut kan, ataupun ada problem kat situ. Atau kedua, sos dia disebabkan ada virus. Jadi saya cakap bahawa saya lupa kena COVID kan. So dia kata mungkin itu salah satu punca yang menyebabkan scapula tu. Baik. Doktor, mungkin itu sedikit sebahagian daripada temubual yang dilaksanakan semalam bersama dengan Ashraf Muslim. Maknanya, doktor, kalau seseorang itu keadaannya sudah
lemah, maknanya ada ruang yang boleh menyebabkan ianya terus diserang oleh virus itu, akan menyebabkan post-COVID syndrome ini? So, kita tak berapa tahu kenapa masalah ni timbul. So, masalah ni memang dikenal pasti di seluruh dunia lah, ya, selepas pandemik ni melanda. Tetapi ada beberapa teori, fakta-fakta yang kukuh memang kita tak ada, but there are some hypothetical theories lah. Baik. Ya. So, salah satu daripada hypothetical theory adalah immune sistem badan kita ni memang tak seimbang. Ya. Selepas virus tu dah tiada dan dia terus menjejaskan kesihatan kita. Dan kejejasan kesihatan ni boleh dari segi yang sangat minimal macam kekejangan otot kepada sesuatu yang lebih serius di mana ada merosakkan organ dalaman kita, terutamanya paru-paru atau organ-organ dalaman lain, ya, walaupun ancaman virus tu memang dah tak ada. And tapi ada satu lagi teori di mana perkara ni virus, lepas kita dapat virus dan memang ada segelintir pesakit, ya, yang boleh dapat apa kita panggil post-viral fatigue syndrome. Ya, ini memang banyak dikenali di virus-virus yang lain, macam influenza, dengue. Kita tak sedari virus-virus ni seperti satu pandemik, tapi ini memang adalah virus-virus yang memang endemik di dunia kita. Alright, and banyak pesakit yang mengalami post-viral fatigue syndrome ni boleh mendapat gejala yang sama sewaktu mereka pulih dari jangkitan virus ni. And it has been reported about dalam 6 minggu ke 12 minggu ke even up to 6 months lepas seorang mendapat jangkitan virus. And of course, bila kita sakit ni selalunya kita tak berapa bergerak, we don't exercise, kita tak berapa aktif, because kita memang letih dan lesu. And ini mungkin juga boleh mengalami apa kita panggil kekenjangan daripada otot kita, deconditioning yang kita panggil, ya. So selepas pulih dari penyakit serius atau trauma, memang sukar untuk kita balik kepada aktif balik. So I suppose memang ada satu fasa di mana kita akan mengalami gejala-gejala seperti ini. Baik, doktor. Bersamakan kita juga di sini ialah bersama dengan Sweet Kismina. Sweet, dengar tak? Dengar. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Salam. Sihat ke? Sihat, alhamdulillah. Ya, okey. Sweet, dijangkiti COVID-19, positifnya pada 21 April yang lalu, ya? 10 hari kuarantin. Actually 14 hari. 14 hari. 4 hari awal tu sebab saya demam sebab bekerja dekat Ipoh, dekat Perak. So lepas demam dalam masa 4 hari tu pergi buat check up. 4 hari tu dah memang kuarantin lah. Lepas tu buat check up untuk buat swab test dan disahkan positif, terus masuk dekat PKRC untuk kuarantin selanjutnya. Baik. Keadaan Sweet hari ini bagaimana? Melalui kesan jangka panjang akibat daripada jangkitan COVID-19? Okey, apa yang Sweet dapat info, nasihatlah daripada doktor dekat PKRC Ipoh tu, apa yang dia cakap sama je macam Dr. Yasmin cakap. Dari segi positif COVID ni, dia kata tak bermakna bila kita dah habis kuarantin, COVID tu tak ada dalam badan kita. Dia akan mengambil masa sekurang-kurangnya 6 bulan ataupun mungkin lebih untuk hilang daripada badan kita. Dan kenapa kita kena kuarantin 14 hari awal ni adalah kita tak tahu dalam 14 hari tu bila waktu yang kita COVID tu aktif dalam badan kita, supaya tak kena jangkitan. Tapi dia punya efek dia yang Sweet rasa sampai sekarang, dari segi immune system Sweet tak boleh duduk je tak buat apa-apa. Dan Sweet tak boleh tak jaga Sweet punya kesihatan, sebab apa yang Sweet perasan, kalau Sweet tak ambil vitamin C, kalau Sweet tak aktif bergerak, dia punya pernafasan, nak tidur sangat sukar sampai ke hari ni. Maknanya perlu lakukan sesuatu untuk memastikan mudah untuk pernafasan dan sebagainya lah. Yes. Sebab kalau nak cakap pasal dia rasa dan bau
Bau semua dah ada dah. Deria bau dan rasa. Sweet. Okey. Doktor, mungkin kita boleh kembali kepada doktor dulu sementara kita menanti kita boleh dapat menghubungi Sweet. Doktor, okey. Sebab beliau kata ada kes yang di mana selepas mereka dijangkiti tu deria bau dan rasa mereka masih tidak dapat lagi dinikmati. Jadi bagaimana bila keadaan seperti ini kan? Kadang-kadang ada yang takut sampai bila ni, takutnya kan tempoh-tempoh tertentu itu untuk kembali pulih. Memang sangat lama ke ataupun bergantung kepada imunisasi seseorang? Dia memang bergantung pada imunisasi seorang lah. Simptom-simptom dan gejala dan berapa banyak dia menjejaskan kesihatan ini memang bergantung daripada satu pesakit ke satu pesakit lain. Tapi bila tengok kajian di seluruh dunia dan reports yang dan juga dari social media, ada support group semua, mereka kata yang gejala ni dia mungkin berpanjangan sampai 12 minggu, tapi ada juga yang report dia sampai 6 minggu pun saya masih letih lagi, saya masih ni lagi. So di Hospital Sungai Buloh, Jabatan Rehabilitasi yang akan menghubungi semua pesakit-pesakit yang mengalami jangkitan COVID ni, and simptom yang biasa dilihat di bekas pesakit Sungai Buloh ni adalah 81% daripada mereka kata keletihan. Up to 20% yang kata yang memang saya susah nak tidur. Dan masalah pernafasan ni, batuk yang berpanjangan memang berlaku dalam 11 hingga 15% daripada orang. Kehilangan deria anosmia kita panggil hidu ni lah sampai is less common though untuk menjadi lebih lama macam ni, tapi about 2 to 5% of patients memang ada masalah perpanjangan seperti ini lah. Kita masih sedang mengkaji dan kita masih sedang follow up patient-patient ni untuk tengok berapa lama ini akan ada lah. So hopefully we can help them better later. Baik. Doktor, terima kasih di atas perkongsian ini. Begitu juga dengan Sweet Kisminda. Terima kasih banyak-banyak. Kita mengharapkan mungkin sekiranya terlalu lama yang dilalui, kan macam susah lagi bernafas, susah tidur, mungkin mereka boleh pergi berjumpa dengan doktor untuk mendapatkan nasihat ataupun rawatan yang lebih lanjut kan. Sebab kadang-kadang kalau kita mengambil kira, ni 6 minggu baru lagi lepas ni seperti mana doktor cakap, tapi kalau keadaan sudah mendesak tentang kualiti kesihatan, kehidupan, pastinya kalian juga boleh terus mendapatkan rawatan dan juga nasihat daripada doktor. Terima kasih banyak doktor dan juga Sweet Kisminda di atas perkongsian ini. Jaga diri.